Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam ini. Wa bihi nasta'in, hanya kepadanya lah kita minta bantuan. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin. Selawat dan salam kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin, seorang yang amanah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam juga ke atas keluarga baginda serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut baginda serta para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar ayat-ayat-Mu, hadis-hadis Nabi-Mu, nasihat-nasihat agama daripada para ulama. Fayattabi'una ahsanah, kemudian dia mengambil apa-apa yang terbaik. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami sekalian ahli Al-Quran. Ahlullah wa khassatuh, iaitu ahli Allah dan orang khas Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin, taufik dan hidayahnya dapat kita bersama pada pagi yang indah mulia ini dan pada hari cuti begini. Pada pagi yang mulia ini saya nak bincang pasal berkat, barakah. Banyak dalam ayat-ayat Quran menyebut pasal berkat, dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang kita doa pada bulan Rajab dan Sya'ban, kita sebut berkat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sebut barik. Dalam solat kita sebut kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Allahumma wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, kan, barik, berkat. Kemudian dalam Quran surah Al-A'raf ayat 95, kalau kita nak tengok 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kemudian berkat ini juga kita sebut dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nak bincang berkat ni apa? Gini, barakah. Kita panggil bahasa kita berkat. Bahasa Arab barakat. Bahasa doa barik. Bahasa kita berkat. Bahasa doa barik. Bahasa salam barakat. Bahasa Quran barakat. Apa dia? Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, barakah ini ialah
sesuatu yang kita dapat daripada kurniaan Allah, dan dapatan itu menguntungkan kita dunia dan akhirat. Itu berkat. Dia sekadar dapat dunia, dia tak panggil berkat. Kita dapat mewah hidup dunia, mayat dok, itu tak berkat. Anak ramai tapi anak tak cara pada agama, tak berkat. Kereta banyak kan, tapi tak guna untuk jalan-jalan Allah, tak berkat. Jadi berkat ni ialah sesuatu yang dikurnia Allah, kemudian kita guna untuk taat kepada Allah, maka berkatlah ia. Termasuklah tubuh kita sebagai manusia. Allah kurniakan kepada kita mata, telinga, akal, maka kita gunakan untuk taat kepada Allah, maka kehidupan kita seluruhnya itu, anggota tubuh kita itu diberkati Allah. Dengan demikian kita akan selamat dunia dan selamat di akhirat. Umat yang berkat ialah umat yang selamat daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa dalam tahiyat kita, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkatilah ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama barakta, seperti mana engkau telah beri berkat ala Sayyidina Ibrahim, ke atas Sayyidina Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim dah confirm berjaya, dah confirm selamat, dah confirm Khalilullah, dah confirm ke syurga Allah. Maka kita nak minta daripada Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama para umatnya akan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kenallah kita bahawa berkah ialah selamat. Berkah ialah kita dapat sesuatu benda, dan benda itu membawa kesejahteraan di dunia dan akhirat. Jadi itu kita faham berkah. Maka kita nak semua yang kita ada dalam diri kita ini diberkati Allah. Tanda orang tu diberkati Allah, dia buat hak Allah sungguh, dia tinggal hak Allah larang. Oleh sebab itu kita kena usaha cara nak dapat berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berkat dengan harta kita, kita guna harta kita dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Kita harta banyak, tanda harta kita berkat, orang lain boleh tumpang. Orang yang paling dekat boleh tumpang harta kita adalah anak-anak, isteri, rumah tangga yang dibina di atas landasan yang Allah redha, mendidik anak-anak dengan agama. Habis duit buat apa? Buat belajar anak-anak. Dia mati tak ada apa pun, tapi anak jujur, semua anak-anak yang soleh, anak yang baik. Maka harta yang dia miliki itu, anak-anak yang milik itu adalah anak-anak yang soleh, harta yang soleh. Maka sesungguhnya berkatlah kehidupan sekeluarga itu. Nampak tak? Makna kita nak cari keberkatan. Anak berkat, harta berkat, rumah tangga yang berkat. Macam mana rumah tangga? Rumah kita tu supaya rumah yang berkat. Jangan biarkan rumah kita dipenuhi oleh benda-benda yang tak patut. Nanti syaitan suka macam gambar-gambar yang terbuka aurat, gambar-gambar yang tak sesuai,
ada patung, taklah patung sangat, tapi orang kata kita buat hiasan tu berbentuk buat apa hiasan tu kalau boleh tidak, kita takut malaikat tak masuk. Bila malaikat tak masuk, yang masuknya iblis, syaitan. Jadi kita tak selesa, tak berkat rumah kita. Jadi kalau kita nak gambar-gambar yang lama-lama tu, kita letak dalam album, simpan kat almari gitu, nak tengok-tengok. Jangan kalau boleh lah, kecuali letak di tempat-tempat yang tidak menunjukkan, orang kata, macam pemujaan tu. Kemudian apa lagi yang kita perlu berkat? Hari-hari kita, hari-hari yang kita lalui ini kena berkat. Kalau tak berkat, kita hilang gitu je. Pagi kita ni pagi yang diberkati, yang dimulai dengan solat subuh berjamaah, yang dimulai dengan zikir kepada Allah. Sebelum kita bangkit, kita solat tahajud 2 rakaat. Pagi yang berkat. Kemudian solat subuh, lepas subuh, kalau kita tak ada kerja, kita duduk sampai masuk duha. Sampai masuk duha. Kenapa tunggu sampai duha? Sebab saya rasa berhajat kepada nak buat umrah dan haji secara mudah. Jadi buat macam mana? Saya tunggu sampai masuk duha. Lepas kuliah ni, saya tunggu sampai masuk duha, sembahyang duha 2 rakaat. Dalam satu hadis menyebut bahawa sesiapa yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk solat subuh, kemudian dia tidak keluar kecuali setelah matahari naik, dan dia tunaikan selepas matahari naik itu solat duha 2 rakaat, maka pahala duha itu seperti dia melakukan haji dan umrah tamam bitamam, maknanya lengkap. Benda ni payah, kecuali orang-orang yang khusyuk. Benda ni payah kecuali orang-orang yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita pasal berkat. Berkat pada apa lagi? Pada masa-masa yang berlalu bersama kita, kita untung. Orang yang berkat, tuan-tuan, orang yang buat sikit dapat banyak. Buat sikit amal ibadat dapat banyak. Apa benda yang kita buat sikit dapat banyak? Semayang. Semayang jemaah salah satunya. Semayang jemaah ni, kita semayang 2 rakaat subuh, tapi dapat 27 kali 2 rakaat. Berapa? 27 kali 2 rakaat, 54 rakaat. Kalau orang semayang kat rumah, takkah berkat tu? Tak payah semayang 57 rakaat, semayang 2 rakaat sahaja dapat darjat dia, pahala dia macam orang semayang 54 rakaat. Nak semayang 54 rakaat seorang-seorang 20 rakaat Ramadan hari ni pun cari hak 8. Bukan kerana sunnah sangat, sebab sahabat buat pun sunnah juga. Faman tabi'ani wa khulafai min ba'di, barang siapa yang ikut aku dan ikut khulafa selepas aku, dia kira sunnah dah tu. Dia kira sunnah dah. Kalau kita buat 8 ikut hak Nabi buat, kena panjang. Takkan semayang baca 2-3 ayat rakaat sujud dah. Kena baca surah Baqarah rakaat pertama, surah Al-Imran rakaat kedua. Tu kira 8 rakaat. Kat kita mana ada buat gitu. Jadi sahabat tengok, Saidina Umar tengok, sahabat-sahabat ni semayang ikut-ikut je masing-masing. Dia kata kita kena buat 20. Nampak ada pendek ada panjang, 20 tu kira standard dia kata. Kira standard dah 20 tu, kalau pendek pun dah okey dah tu. Nah, ni enggak buat 8 baca qul huwallah, tak kenalah tuan-tuan. Tak nak ikut Nabi, nak ikut nombor je. Macam orang nak ikut nak bini 2, tapi tak ikut sunah-sunah lain. Bini je seikut, tak kena lagi tu. Kena ikut belakang lah. Keadilannya, kasih sayangnya, gaponya kena ikut belakang.
Nampak tak? Maknanya kita ni kena faham. Kena faham akan peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri. Jadi muslimin muslimat sekalian, Ramadan yang akan datang ni berkat tak berkat kita tengok Kita tengok. Sekarang ni kita bicara pasal sembahyang jemaah. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kalau orang tahu akan kehebatan solat jemaah, nescaya dia akan datang walaupun merangkak. Tak boleh mari, sakit, merangkak mari. Orang buta pun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam nak excuse daripada sembahyang berjamaah. Boleh tak saya nak pergi? Nabi kata tak pergi sembahyang sebab saya tak nampak. Nabi kata, ada orang dah bawa dia. Ada. Kena mari ya. Apakah itu perintah wajib? Tak. Itu perintah tidak wajib. Tapi Nabi ni sayang sangat kepada umat dia, takut tak berat timbangan, takut kurang pahala, maka dia suruh buat benda-benda yang mampu dilakukan oleh kita. Darjat mampu ni bukan kecil. Siapa orang buta, ada orang bawa, dia kena mari. Kecuali tak ada orang bawa, macam mana? Gitu. Mana darjat mampu, kita ikhtiar sejauh mana. Sampai merangkak tak kita mari masjid kalau kita dengar azan dan seumpamanya. Itu darjat barakah yang kita dapat daripada kehidupan kita. Kalau kerana bola kita tak boleh mari masjid, bola kita boleh bangun pukul 3, pukul 4. Allahu akbar. Malu pada diri tuan-tuan, malu pada diri. Tengok bola, bukan kita main bola, kita sakit urat, tidur tak boleh, tak cukup tidur kerana tengok orang main. Kalau tuan-tuan main, saya sokong. Tapi kalau tengok bola orang lain main, tak guna sikit pun tuan-tuan. Habis dunia, habis akhirat. Saya minat juga, tapi minat tu saya pendamkan sebab merugikan masa kehidupan kita, ibadat kita dan seumpamanya. Orang ada alasan dia nak tengok bola, dia boleh tahajud. Iyalah, kan, boleh tahajud. Tahajud apa? Tidur tak? Nak tahajud kena tidur. Gitu. Jadi kita kena carilah, tak payah tertipu dengan dia nak tipu kita, kita ambil. Dia buat bulan Ramadan buat apa? Kat Ramadan buat Gold Cup. Buat apa ni? Bulan lain tak boleh buat ke? Kerana dia nak suruh orang-orang yang duduk atas pagar ni jangan pergi masjid, jangan duduk susah-susah dengan sembahyang. Dia buat masa ni. Tak, dia tak niat, dia tak buat. Mana dia buat kebetulan je. Berapa tahun dah kebetulan. Tak apalah dia nak buat. Kita kena cerdik lah. Kita jangan duduk tumaun sangat kepada benda-benda yang boleh merugikan kita kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Nak tengok bukan salah, tengok kali dua, tengok siapa benar, gitu, alhamdulillah, bagus dia, ambil semangat jihad dia. Anda tengok bola, semangat jihad dia, aktiviti, ya Allah, malam pagi semalam semangat jihad lawan musuh. Saya nak pergi kelas subuh Masjid Amaniyah, panah kereta, tinggal naik ambil kitab, tengok ada orang dalam kereta. Allahu akbar. Ada orang dalam kereta. Anak-anak kita, bangsa kita, kerja dia curi kereta je, nak senang hidup, malah kerja curi kereta. Nak bawa start kereta, saya lompat juga jihad, masuk sebelah dia, bergeluk dalam kereta, berebut steering. Lepas tu seorang lagi masuk, 8 orang lagi serang. Saya takbir habis-habis, lari dia. Itu bangsa kita, nak mudah hidup, nak ambil apa yang ada pada orang yang ada. Jadi ini cabaran-cabaran. Kali kedua, kali itu dia ambil kereta, salih lari, pusing-pusing, tinggal balik. Hari ni dia mari pula nak ambil, tak puas hati kok. Jadi saya kata tekak, insya-Allah Allah bersama orang yang benar. Alhamdulillah, dengan takbir dia lari dan dia tidak mampu mengambil. Budak-budak
20-an umur. Lepas tu kemungkinan kena tangkap bahagian sebelah petang tu, dia cuba tak berdapat situ, dia pergi kat lain, kena tangkap polis, habis juga dia. Siap anak-anak kita, anak bangsa sendiri. Jadi apa puncanya? Mungkin tak ada barakah hidup. Tak ada barakah hidup. Ibu bapa tak ada barakah hidup. Ibu barakah cari dunia, biarkan anak-anak begitu, sehingga anak-anak yang comel, cantik, yang patut dia jadi tok imam, tok siap, muka tu ya Allah, muka tok imam, tok siap, tapi diguna, dibiarkan, dan begitu keadaannya. Subhanallah. Itu keadaan yang kita hadapi di masa ini. Jadi perkara-perkara beginilah, bila nak harap kita, disebabkan bola juga, orang tak sedar bagi musuh dia mari waktu subuh, sepatutnya kita sedar belaka. Orang tak sedar sebab ngantuk semalam, qiyamu al-lail. Jadi dalam satu taman pun tak ada orang. Yang kedua, masing-masing takut tuan-tuan, masing-masing takut. Ada katanya dia dengar ustaz takbir tapi takut nak turun. Takkan nak suruh ustaz seorang mati? Nah, mati seorang berjuang. Antara dua dah tu, mati hidup, pisah keluar, apa keluar. Tapi Allah turunkan malaikat bantu, dengan takbir Allah Subhanahu Wa Taala larikan. Tapi kawan-kawan dia tengok je, nak turun takut ustaz, takut saya kena. Yang ustaz duduk dalam kereta tu tak takut kah? Takut juga. Jadi kalau kita ambil pengajaran, kalau jiran kita kena turun belaka. Kalau mati belaka tak apa. Mati kita pun tak buat macam tu, kena mati juga. Kalau Allah qadar mati dah, kita mati je, buat macam mana pun. Kita umur ni, ajal maut ni Allah dah tulis. Kita bukan nak lawan dia, kita nak menegakkan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala buat kepada kita. Bukan kita ambil benda orang, hak kita punya, kita mempertahankanlah sampai ke tahap yang patut kita buat. Takkan kita nak biarkan. Kita ada Allah, kita minta dengan Allah, kita takbir Allahu Akbar, dia lari. Syaitan ni bukan manusia, bukan orang biasa, syaitan. Syaitan tak akan mari dengan takbir. Baca Quran Allahu Akbar, takbir sehingga habis. Walaupun riwayat kita diambil Allah, di saat itu kita bertakbir kepada Allah, kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kita mati dalam keadaan Allah redha tuan-tuan. Kenapa kita biarkan musuh-musuh datang memberi kemenangan kepada dia disebabkan kita orang semayang, kenapa kita tak menang? Kita ada Allah, kita ada malaikat, kita ada bantuan daripada Allah. Inna waliyyi Allah. Sesungguhnya wali Allah tu Allah yang akan jaga. Wallahu yatawallas salihin, dan Allah tu akan jaga orang-orang yang soleh. Kenapa kita tak yakin? Tapi kita kena jihadlah sikit, kena berani sikit, kena usaha sikit. Takkan duk gini wali Allah. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Jadi ini barakah kepada benda-benda kehidupan kita. Biar semangat, biar kita jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mungkin kelemahan saya 2-3 hari lepas, saya kurang dengan Allah, kurang dekat dengan Allah, kurang bangun. Sedar-sedar orang azan 2-3 hari lepas, sedar-sedar orang azan. Banyak buat benda-benda yang melewatkan tidur, menyebabkan orang azan baru sedar. Tak sempat nak sembahyang 2 rakaat walaupun tahajud. Sedangkan tahajud tu pintu segala kebaikan. Mungkin Allah uji, Allah ingatkan. Tapi Allah bantu tuan-tuan, Allah bantu. Lapar orang ni, kalau nak sembelih kita tak ada masalah, dia boleh buat. Tapi Allah lebih hebat, lebih kuat, dengan berbagai-bagai perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Kita tak yakinkah dengan Allah? Kenapa kita nak lari dengan Allah? Kenapa kita nak jauh diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Tak yakinkah? Kita rasa kita hebat. Tak hebat pun kalau Allah tak tolong, tak apa, tak boleh apa. Itulah sebantuan berkat. Kita perlu pada kabar berkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Kita jauh, umat kita jauh
Dengarlah kepada firman Allah dalam surah surah Al-A'raf ayat 96. Walau an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah sesungguhnya penduduk-penduduk qaryah-qaryah ni beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakat. Dia sebut barakat. Pasti, wajib, mesti, kata Allah bukan kata kita. Barakat, segala keberkatan, minas sama'i wal ard, daripada langit dan daripada bumi. Barakatim minas sama, segala barakat plural, jamak, barakah, barakat, daripada langit dengan hujan turun, dengan keistimewaan turun, dan malaikat jaga, wal ardi, daripada bumi. Ini walakin kazzabu, tapi mereka tak percaya, tak nak ikut, rasa hebat. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, dan kami tak beri keistimewaan kepada mereka, berkat kepada mereka, hidup mereka, dengan sebab usaha mereka sendiri, pilihan mereka sendiri. Tuan-tuan, kita kena kerja berat sekarang ni, kena kerja sungguh-sungguh, kena ikhlas, jujur tuan-tuan. Dalam apa? Dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main, bukan cari peluang, bukan masa-masa senang, tetapi perjuangan kita berterusan bila-bila masa. Nak buat macam mana perjuangan kita? Kalau Allah syarat berkat itu turun kerana orang kampung itu beriman dan bertakwa, maka kita kena buat kerja supaya kita, keluarga kita, masyarakat kita beriman dan bertakwa. Itu je kerja kita. Siang malam jumpa pergi mana, keluar rumah, niat aku nak tegur kalau jumpa orang Islam buat kerja buruk. Aku kalau ada kawan aku bukan Islam, aku nak ajak masuk Islam, nak tegur dia supaya dia masuk Islam. Sebab syaratnya kalau penduduk itu beriman. Maknanya tidak beriman tu bukan Islam lah. Wattaqwa, bertakwa, maknanya orang Islam dah beriman tapi tidak takwa. Banyak benda-benda yang dia buat itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dia tinggal solat, banyak dia tak tutup aurat, banyak dia melakukan maksiat. Ini tidak takwa. Maka kampung yang tidak beriman, kampung yang tidak bertakwa, Allah tidak akan turun berkat. Apa makna tidak turun berkat? Tidak turun kebaikan yang menguntungkan kampung itu. Turun hujan-hujan yang tidak manfaat kepada mereka. Mengalir air, tak sanggup air membina bumi di sini. Air turun di sini mengalir ke tempat yang lain. Matahari panas sepanasnya, tidak ada sedikit pun rasa angin, kerana manusia sini banyak yang derhaka kepada Allah, pergi ke tempat yang lain. Ramai orang Islam lalai. Allah kata, daripada aku bagi kepada orang yang dah janji dengan aku sehidup semati, tiba-tiba dia mungkir janji, biarlah pergi kepada orang derhaka, lebih baik beri kebaikan dunia kepada mereka. Sehingga orang yang bukan beriman kepada Allah dapat nikmat dunia. Orang yang Islam tak dapat nikmat kerana tidak ada keberkatan, kerana tidak ada kesungguhan dalam mengabdi dirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tuan-tuan? Subhanallah. Kita sekarang ni nak buat kerja kerana supaya keluarga kita, diri kita, alhamdulillah kita yang dah mari ni dah selamat. Keluarga kita tak bangun subuh lagi ni, nak buat kerana telefon, bangun dah kedak, kena usaha lebih. Anak cucu yang kita tak bangun, anak-anak kita kalau dia tak mari masjid, umur dia 7 tahun ke atas, pikul mari masjid. Anak lelaki, jangan biarkan dia duduk kat rumah. Siapa berani buat macam ni? Kalau berani, kalau dia buat, takkan anak kita tak ada yang umur 7 hingga 15, 10 tahun. Yang mari ni orang-orang yang dah apa? Mana anak kita?
Kenapa tak pikul bawa biar tu ada seorang kat tiang dia tidur. Alhamdulillah tidur gitu pun okey dah. Mari tidur kat masjid. Dia cakap aku duduk masjid. Besar macam kita, dia akan lekat dengan masjid. Tapi kalau kita tak pikul sekarang, tak dukung dia mari ke masjid, saya rasa dia nak mari tak? Tak mari tuan-tuan. Tak mari. Saya dulu pun tak ada siapa dukung pun saya mari. Nasib baik ya. Alhamdulillah berkat mungkin. Tapi takkan kita nak tunggu gitu. Kita tidak usaha. Jadi kita kena usaha anak cucu kita. Kalau umur 7 tahun pikul sampai 10 tahun, 3 tahun pikul 7, 8, 9, 10, 3 tahun. Mari sini tak kat tiang, dia semaya, tak nak semaya sudah. Dia bangun-bangun duduk masjid. Mau gimana? Semaya subuh, semaya tidur. Tak apa. Bukan kita nak suruh dia dengar kuliah ni. Tak perlu dia dengar. Dia semaya aja. Dia mari. Kalau dia mari dia nak balik ya. Yang ni benda ni kita tidak jihad. Benda ni kita kena jihad tuan-tuan supaya masyarakat kita berkat. Supaya masyarakat kita berkat. Lepas tu kawan-kawan kita yang tak semayang tu, bila kita nak pergi tegur dia, tiap masa kita jumpa kita tegur tuan-tuan. Muslimat yang paling layak untuk tegur muslimat, ada di antara masyarakat yang tidak tutup aurat. Bagaimana nak supaya hidup kita berkat melalui muslimat yang tidak tutup aurat? Kawan dengan dia, jangan musuh. Kadang-kadang kita tengok dia macam musuh sebab dia tidak tutup aurat. Kita tengok dia jahat. Tak, dia bukan jahat, tapi dia dibiarkan oleh suasana-suasana keluarga-keluarga dia yang tidak ambil berat. Jadi kalau keluarga dia tak ambil berat, kitalah keluarga dia yang kena ambil berat. Tegur dia dalam keadaan kasih sayang, hati terbuka, rasa sayang dan kasih kepada orang yang tidak ikut perintah Allah. Jangan letak di dalam diri kita sebagai pendakwah rasa bermusuh. Sedikit pun kita akan tenang. Kita akan tenang, senyum. Kalau dia tak dengar, tak payah sedih-sedih. Sebab apa? Bukan kerja kita nak buka hati dia. Kerja kita tegur je. Jumpa dia senyum, peluk. Jangan peluk lelaki puan pula. Masalah pula. Jadi muslimat peluk dengan sama muslimat, muslimin peluk dengan muslimin. Kalau muslimin nak peluk muslimat, kena kahwin dulu. Jangan peluk sebelum kahwin. Sekarang ni orang peluk sebelum kahwin. Masalah. Atas-atas motor. Rasa kecil hati pun ada, rasa semangat pun ada. Anak-anak kita naik motor peluk atas motor. Tu dia kahwin, dak lagi. Siapa dia akan jadi isteri dia tu? Tak tahu siapa, tapi duk peluk dua tu. Ya Allah. Sekali-sekali fikir syaitan fikir, ya Allah bagusnya dia duk peluk dua tu. Aku tak peluk lama dah. Sekali-kali fikir. Kalau fikir syaitan. Tak seronok tengok orang muda duk peluk atas motor. Tengah-tengah hono kan. Tapi kita dengan bini kita kerana umur kita dah pencet, tak rajin duk tidur sekali dengan bini. Ni pun tak kena juga. Tidur macam-macam muda-muda lah. Kan? Jika kau tak tidur dah, katil seorang dah. Tak kena tu. Kena makin rapat suami isteri. Itu barakat. Ni enggak bila umur 50 kata, katimu, katiku. Apa ni? Katimu, katimu. Jangan dekat katil aku. Siapa buat syarat tu? Muslimin ke muslimat tak tahulah. Saya tak siapa lagi tak tahulah. Tengok ayah saya dulu pun dia buat katil asyik-asyik. Kata, kenapa buat katil asyik-asyik ayah? Allah dah tua, malu kan nak cucu. Tak boleh. Duduk bilik. Dia kata, boleh ke? Apa tak bolehnya? Kan suami isteri, duduklah sebilik, sejuk-sejuk susah. Kalau duduk sejuk kat sejuk, cari kain selimut. Kalau kita sejuk, ada suami isteri, tak payah pakai kain selimut. Sebab dua tu dah berselimut. Jadi kita tak, mungkin sini tak lah, tempat-tempat lain. Dia main, ada tahap. Ada tahap. Dia kata malu cucu. Tak kena gitu. Cucu tak kena. Anak tak kena memisahkan anak, apa ibu dengan ayah, di umur dia tua. Sedangkan masa itulah dia berhajat sangat kepada akrab antara suami isteri. Jangan biarkan orang yang tak kahwin berpeluk-peluk, orang yang kahwin dipisahkan. Itulah kehidupan yang berkat yang sebenarnya yang kita cari. Jadi sekarang muslimin muslimat sekalian, kita nak jadikan qaryah kita, qaryah sekitar, kita cuba azab dengan sungguh-sungguhnya qaryah Masjid Rahimah ini
nak berdakwah, bekerja sungguh-sungguh, bukan saja AJK masjid, bukan saja pegawai masjid. Yang berfikir begini ialah ahli qaryah masjid ini, yang mereka tiap-tiap waktu salat berjemaah, maka dia kena plan bagaimana nak berdakwah. Ada pandangan bagi pada masjid. Jangan duk kelahi, tak guna sikit pun kita kelahi. Batal pahala kita kalau kita kelahi sesama kita. Tengok AJK tak kena, bagi pandangan. Jangan letak dari kita, AJK tak pakar. Jangan, rugi kita. Kita cakap gitu menyebabkan pahala kita tak pakar. Dia marah ke AJK. AJK dia macam mana, dia setakat mampu gitu. Dia buat setakat tu je lah. Jadi kita bagi pandangan. Kita bagi, kita input, kita bina dia, kita bagi semangat dia, kita satukan dia, kita usaha. Saya dah cakap kepada AJK masjid, kalau kamu tak siap satu, tak salah jadi AJK. Payah sangat. Nah, kalau badi nak musuh tak payah. Kita kena bersatu. Maaf memaafi. Kasih sayang, letak kasih sayang. Kalau kita dalam rumah tak boleh bersatu, macam mana nak satu masyarakat? Tahu tak? Tak nak satu masyarakat. Bukan saya kata ni tuan-tuan, saya minta kalau maafan itu ada 3 yang disebut oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Satu ayat 199 surah Al-A'raf rasanya. Khuzil afwa, jadikanlah kamu suka maaf. Khuz, ambillah kemaafan. Khuz maknanya suka maaf. Orang salah maaf. Satu, orang maaf beri maaf. Orang minta maaf beri maaf. Tenang hidup. Yang kedua, wa'mur bil urfi, suruh orang buat baik. Suruh orang buat baik. Yang ketiga, wa'arid anil jahilin. Yang ketiga ialah berpaling daripada diri kita menjadi diri yang jahil, dan berpaling daripada bersama dengan orang-orang jahil. Macam mana? Diri kita ni kalau tak tahu, cari ilmu. Kalau tak faham, tanya orang. Orang jahil, kalau dia duk sembang dengan kita, dia hentak-hentak, a'rid anil jahilin. Tak payahlah duk dengar, duk masuk campur dengar. Dia ni, orang tak ada ilmu ni, kalau kita kelahi dengan dia dengan keng, dengan kita kerah, tak benar kita. Sebab kita ada tahap nak berkerah. Kita nak cakap tak boleh lebih daripada benda yang patut. Kalau kita bercakap menyebabkan kita kelahi, pada awalnya kita tak kelahi, baik tak usah cakap. Kalau kita berdakwah, tak dia okey sebelum ni, walaupun dia tak semayang, kita dengan dia comel-comel, lepas pada ni bermasa muka kerana dakwah kita. Tak payah dakwah gitu, tak guna gitu. Kalau dia tak dengar, tak apa dek, alhamdulillah, assalamualaikum, insyaAllah kita jumpa lagi, ada masa kita jumpa. Sekadar itu. Dia kata, bagus, aku menang. Biarlah dia menang pun. Kita tak nak berjaya dalam keadaan kita hina. Kita hinalah daripada awal kita baik, dengan sebab kita ajak dia untuk jadi baik, kita bermasa muka, tak tegur siapa. Tak kena gitu. Oleh sebab itu kata Allah, wa'arid anil jahilin. Orang-orang yang nak bercakap dengan kekerasan itu, tinggalkanlah. Kita bukan kerja kita dah. Nampak tak? Gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berdoa akhir-akhir Ramadan ini, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Dan ya Allah, ya Tuhan kami, sampailah kami ketemu dengan Ramadan. Apa makna berkat tuan-tuan Sya'ban ni? Sebelum ni kita doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Sekarang ni jangan sebut lagi Rajab. Ada setengah-setengah orang dia sebut lagi Allahumma barik lana fi Rajab. Mana ada Rajab dah habis dah Rajab. Sekarang ni Sya'ban. Jadi Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkat kita dah faham. Berkat dia kena ada 3, 2 sebelum berkat. Pertama selamat, yang kedua dapat rahmat. Kita bagi salam, Assalamualaikum, selamat kamu. Tak cukup. Wa rahmatullah, bila selamat dapat rahmat Allah. Sehat,
rezeki murah, kerja dapat senang. Bila murah rezeki, kita kaya semua senang lena, tak cukup dengan itu. Wa barakatuh, kena ada berkat. Oleh sebab itu salam yang paling baik ialah salam yang lengkap. Lengkapnya salam ialah wa barakatuh. Perhati, kalau kita bagi salam kepada seseorang sampai wa barakatuh, tiba-tiba orang yang jawab salam Waalaikumsalam berdosa pula, kerana dia telah melanggar satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kalau bagi salam, jawab salam paling tidak sama standard. Maka ketahuilah sekalian yang hadir, kalau kita nak sebar salam, kalau orang jawab salam itu tidak lengkap, itu adalah tanggungjawab kita beritahu dia bahawa engkau jawab salam tak lengkap, berdosa. Contohnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kalau kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullah, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Okey. Kalau kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Yang tak okey macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Masuklah rumah hamba ni. Baik tapi tak berkat, berdosa, kerana dia jawab kurang daripada yang beri. Lepas tu nak macam mana? Tak payahlah bagi banyak-banyak. Ya, kalau kita tak bagi 3, kita dapat 3 tak? Dapat 1 je. Maknanya orang tu selamat tapi payah rezeki. Orang tu dapat rezeki tapi tak dapat berkat. Oleh sebab itu masyarakat yang terbaik ialah masyarakat yang menyebarkan salam dalam keadaan yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas kamu juga, dan Allah berilah apa yang kamu hajat, dan Allah berkat apa yang kamu dapat. Subhanallah. Ini benda yang kurang diamalkan oleh kita. Paling-paling bagi salam Assalamualaikum, selamat belaka, tapi perut kepeh, kenapa tak makan? Allah, hamba ni doa kerja banyak tapi payah rezeki. Dah tak minta, nak senang dah. Rezeki Allah dah siap, tak nak, tak minta, Allah nak bagi. Bila nak minta salam itu, mintalah wa rahmatullah. Lepas tu ada rezeki tapi malah nak bagi masjid dengan rezeki aku, sebab tak berkat. Sebab apa tak berkat? Tak minta berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak tak minta. Bila tak minta, salam tu sekadar pendek. Ini kira salam-salam yang baik. Tapi kalau salam-salam yang tak baik, banyak lagi. Assalamualaikum, salam, masuk ini memang out salam gini. Salam budaya, salam yang tidak lengkap, tidak sempurna. Muslimin muslimat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu berkat ni tuan-tuan? Kenapa kita perlu berkat? Kita buat semayang, kita nak siapa 27. Kenapa tak boleh satu dengan 27? Mana bezanya? Saya tuan-tuan semayang rumah dengan khusyuk, dengan sempurna, walaupun dapat satu khusyuk. Orang di masjid ni tak khusyuk. Dia tahu mana tak khusyuk. Dia reti ke khusyuk tak khusyuk. Orang semayang rumah, dia khusyuk, dapat sah je. Kalau tak khusyuk, sah pun tak dapat. Kalau dia semayang masjid, dia kurang khusyuk, tapi dalam saf ini ada yang khusyuk betul-betul, dia tengok yang paling baik. Dia ikut hak paling baik. Dia bukan ikut hak tak khusyuk. Oleh sebab itu, untuk mendapat markah yang terbaik daripada kekhusyukan orang yang terbaik daripada sah ini, kita kena rapat sah. Baru automatik dia punya aliran elektrik itu berlari. Kalau dah gini, nak hak ni khusyuk seorang dia, hak ni tak khusyuk, nak dapat infak macam mana? Tak dapat. Sebab itu sah tu kena sangat. Imam tak cakap habis. Malu dah imam nak cakap pada makmum. Sah ni
bebal lah duk cakap sah, lama dah dengar. Jangan. Itu penting untuk menyebabkan kita khusyuk, dapat khusyuk orang yang paling khusyuk. Rapat sah. Kalau tak rapat tu tak betul lah tu. Dia kata dah dekat dah. Dekat tak kira. Rapat. Bersentuh. Bahu membahu. Kaki tumit. Jangan duduk ukur kaki depan. Kaki depan tak betul pah bila. Kaki tumit tu biar dia sama lain. Tengoklah sikit ke belakang sebelum takbir. Tengok betul tak. Lepas takbir tu, muslimin muslimat, jangan pantang sangat. Ada orang tak gerak walaupun sah terbuka. Dia start situ kat begitulah. Tak boleh gitu. Kalau sah terbuka, buka sikit. Tengok sebelah kawan tu, nampak dia kekang dia dah habis hak dah. Dia nak jaga sah. Kita makin sepit, makin kecut. Allah, tak kena tuan-tuan. Kalau tengok kawan kita tu lebih tu kesian kat dia dah habis apa dia buka habis dah. Sebab kawan kita makin mengecut. Asalnya sama-sama padat. Dia bila rokok sujud tu, dia kecut balik kaki dia. Bila kecut kawan kita ni, Allah, aku nak buka tak boleh, dah habis hak lah. Yang kawan ni makin kecut. Allah zalim lah, orang yang mengecut tu zalim. Kena tengok Allah siang kaki dia luar tu. Saya pun kerut sikit buka. Dia pun seronok lah. Kalau orang ada ilmu, seronok lah dia. Dia kata, terima kasih lah, aku penat duduk buka siapa habis paksi lah. Dia pun rapat sikit. Dia tahu lah. Boleh tak gitu? Mana kita cuba usaha meluaskan. Kalau tengok kita perlu luas, kita luaskan. Kita perlu sempit, kita sempitkan. Dia boleh lah. Jangan luas, sempit. Macam exercise tu tak boleh lah, batal. Stick saya skala. Sekali-sekala. Tengok kawan kita sempit, kita luas, kita sempitkan sikit. Kalau kita tengok kita dah buka luas, kita selesa luas, kawan kita nak napas tak boleh, kita sempit sikit kekang kita, biar kawan kita tu boleh bernapas. Suatu ketika berlaku di masjid saya tengok kawan sebelah renggang. Dia renggang, maknanya kalau dia rapat boleh masuk seorang lagi. Saya duduk sah yang ketiga. Jadi rasa salah, kita putuskan silaturahim dengan sahabat-sahabat kita depan. Saya masuk langkah dua langkah masuk sah depan. Masuk tu tak cukup lah. Kalau dia tak gerak memang tak cukup lah. Separuh saya nak gana. Kalau dia rapat, hak tu pun dua lagi. Renggang-renggang jauh sangat. Separuh orang, maknanya dua paruh seorang. Jadi saya pun langkah dalam semaya ni, langkah tolak kat dia. Nak tolak supaya dia pergi sikit lah. Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam tiang ni tak gerak sikit. Tak gerak. Anak orang sudahlah, aku nak masuk tak mak dah. Takkan nak Gusta orang ada belakang dah. Sudah. Gini aku. Tak boleh nak duduk gini. Allahu Akbar. Maya gini. Tak boleh gerak langsung. Dia tak sampai akhir dia tidak bergerak. Ada juga orang gini. Dia jaga tak kena tu. Tak kena. Jadi silap langkah. Saya pun silap langkah. Saya nak selamat. Sangat seorang orang tak nak bagi. Jadi itu kena berhati-hati jugalah. Tengok juga orang depan tu. Kalau jenis tidak gerak ni, mati kita. Nak gustah tak boleh, nak pergi ke depan tak boleh. Jadi terpaksa kena semaya sah ke antara dua sah. Tunduk itu. Lepas dah tu saya tak tegur pun. Saya tidak itu sebab mungkin dia tahu. Biarkan dia. Dia orang ngaji juga tu. Saya tengok dia orang ngaji, tapi ngaji dia tak habis. Muslimin-muslimat sekalian. Jadi last kali saya nak sebut pada kita sekalian, kenapa kita perlu ni banyak-banyak ni kan? Kenapa? Sebab muslimin-muslimat sekalian, bila kita jumpa Allah, yang kita akan tengok ialah amal kita. Kalau amal kita sikit, Allah ganda-ganda jadi banyak. Ada bila banyak, yauma idzin yasburun nas, dalam surah Zalzalah. Pada hari kiamat nanti semua orang keluar daripada kubur secara berterusan pergi ke mana? Pergi ke ashtata,
ramai-ramai pergi jumpa Allah. Kenapa? Liyurau a'malahum, untuk mereka dipertontonkan segala amal yang dia buat. Kalau kita amal banyak macam mana? Amal banyak-banyak dia buat gana nak suruh banyak sikit, dia timbang. Tak dalam timbang berat amal soleh. Allahu akbar. Maka dia masuk syurga hidup semua sempurna. Ni kita nak cari bonus ni. Ni kita nak semaya jemaah banyak-banyak supaya kita buat sikit dapat banyak. Ni kita nak duduk doa supaya dapat Ramadan, berkat dalam Syaban, dapat Ramadan. Sebab Ramadan ini buat semaya maghrib 27 kali ganda, dan diganda pula 70. Banyak. Bila banyak, kumpul-kumpul berat timbangan. Bila berat timbangan, amal kita itu amal baik, automatik fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan hidup dalam keadaan yang selamat selama-lamanya, tidak ada tua, tidak ada muda di negeri yang kekal abadi. Ni strategi hidup yang sebenar yang kita kena cari. Akhir sekali saya nak ulang balik yang saya sebut sebelum ini. Bila amal yang kita nak buat amal supaya amal itu jadi soleh, kena ada 4. Pertama apa dia? Mesti berilmu. Yang kedua, mesti kita kena niat apa baik buruk dalam. Sekarang ni kita duduk di dalam masjid, kalau kita belum niat sekarang daripada awal. Aku bertekad dalam masjid ini daripada mula sampai akhir kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat. Kalau tak niat tak jadi. Jadi kita tahu apa yang kita buat, pertama. Yang kedua, kita buat segala kebaikan dengan ada niat kerana Allah. Yang ketiga, kita buat jangan riak, jangan nak tunjuk ke orang. Ikhlas seikhlasnya. Yang keempat, kita buat satu-satu kebaikan walaupun sedikit, kena berterusan dan sabar melakukan. 4 syarat untuk memastikan amal-amal yang kita buat adalah amal soleh. Confirm amal soleh. Ada 4 ni. Sekadar itu, muslimin muslimat, moga-moga tajuk berkat hari ini berkat kepada kita. Apa yang kita dapat Allah jaga, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.